Kata-kata itu menyentuh saya sebelum maksudnya sampai. Melis, saya rasa lebih baik awak pergi. Suara ayah saya kedengaran di ruang makan dengan ketepatan dingin yang sama seperti yang digunakannya dalam penutupan hujah. Chandelier kristal di atas seolah-olah malap. Atau mungkin itu hanya penglihatan saya yang semakin sempit. Saya rasa jari-jari saya mencengkam batang gelas wain saya sehingga mangkuk rapuh itu hampir retak. Bunyi bising di sekeliling meja serta-merta hilang. Garpu membeku di udara. Senyuman kakak saya, Lauren, yang dilukis dengan sempurna, terhenti. Abang saya, Brissy, tiba-tiba mendapati pinggannya menarik. Setiap mata di bilik itu berpaling ke arah saya. Ada yang keliru. Kebanyakannya tahu mereka telah menunggu ini. Ayah saya berdiri di kepala meja. Tangan masih terangkat dengan roti bakarnya yang tidak siap, memandang saya seolah-olah saya adalah usul untuk menolak yang baru sahaja diluluskan. Jemputan rasmi, kehadiran yang dituntut, kad penempatan di hujung berhampiran Makcik Marlene, yang menyangka Jonah adalah pemandu saya. Semuanya telah diatur untuk saat ini. Pelaksanaan awam yang menyamar sebagai sambutan keluarga. Nama saya Molasses. Saya berumur 34 tahun dan seorang pengarah penerbitan. Inilah kisah bagaimana saya berhenti meminta tempat duduk di meja yang tidak pernah ditakdirkan untuk saya. Saya berdiri kerana apa lagi yang boleh saya lakukan? Serbet saya terlepas dari riba saya ke lantai, tetapi saya tidak membungkuk untuk mengambilnya. Tangan saya kebas, tekak saya sesak, tetapi saya tidak menangis. Belum lagi. Saya telah belajar dahulu bagaimana untuk menelan rasa malu di hadapan keluarga Harper. Ia boleh dikatakan satu kemahiran untuk terus hidup. Kemudian kerusi Jonah terhentak pada lantai kayu keras. Suami saya berdiri di sebelah saya, dan ada sesuatu dalam posturnya yang jarang saya lihat. Ketegangan yang melingkar yang membuatkan setiap orang di dalam bilik itu tiba-tiba duduk lebih tegak. Dia tidak memandang saya. Dia memandang terus ke arah ayah saya dengan pandangan yang stabil yang membuatkan pelabur korporat tidak selesa dalam rundingan. Saya ingin membuat roti bakar, kata Jonah perlahan. Rahang ayah saya menegang. Ini bukan tempat awak. Itu boleh dipetikaikan, jawab Jonah sambil mengangkat gelasnya. Tetapi malam ini, saya satu-satunya yang bertindak seperti keluarga. Bilik itu menahan nafas. Saya merasakan sesuatu berubah dalam diri saya. Bukan sekadar kelegaan kerana seseorang mempertahankan saya, tetapi sesuatu yang lebih tajam. Kemarahan. Kemarahan yang jelas, fokus, dan tertunggak. Kerana saat ini tidak bermula malam ini. Ia bermula 34 tahun yang lalu apabila saya dilahirkan sebagai Harper yang salah. Jenis yang lebih menyukai cerita daripada portfolio saham. Yang memilih kata-kata daripada litigasi. Yang mengukur kejayaan dalam kehidupan yang disentuh dan bukannya gelaran yang diperolehi. Ayah saya, Gerald Harper, ialah rakan kongsi litigasi yang membina kejayaannya dengan memusnahkan hujah majlis yang menentang dengan ketepatan pembedahan. Di rumah, dia menggunakan piawaian kejam yang sama. Kasih sayang tidak diberikan. Ia diperoleh melalui pencapaian yang memenuhi spesifikasi tepatnya. Adik-beradik saya belajar untuk membuat persembahan. Saya belajar untuk menghilangkan diri. Brissy, anak sulung, menjadi semua yang ayah mahukan. Atlet universiti, penghormatan sekolah undang-undang, kini mendaki pangkat di firma lama ayah. Lauren menjalani pembedahan kardiotoraks kerana sudah tentu dia melakukannya. Kejayaan mereka diraikan dengan syempen dan ucapan di perhimpunan seperti ini. Kejayaan saya diterima apabila ia tidak boleh diabaikan. Saya berumur 8 tahun ketika saya memenangi pertandingan menulis pertama saya. Saya menyerahkan sijil kepada ayah dengan tangan yang menggeletar, terdesak untuk hanya sekelip kebanggaan. Dia meliriknya dan berkata, menulis tidak membayar bel. Itu sahaja. Tiada tahniah. Tiada paparan di peti sejuk seperti yang dilakukan oleh ibu bapa lain. Sekadar peringatan bahawa saya telah memilih dengan salah, adalah salah, akan sentiasa salah pada matanya.
Apabila saya menukar jurusan saya daripada perniagaan kepada tahun pertama pengajian bahasa Inggeris, dia memotong pembiayaan kolej saya sepenuhnya. Jika Anda ingin mengejar impian, lakukanlah dengan wang Anda sendiri. Saya bekerja 2 pekerjaan, mengambil pinjaman, lulus dengan kepujian. Ia tidak mengubah apa-apa. Saya menghabiskan usia 20, dan saya cuba mendapatkan apa yang sepatutnya diberikan secara percuma. Saya mengecilkan diri untuk menyesuaikan diri dengan perbualan tentang kes mahkamah dan prosedur perubatan. Saya ketawa pada jenaka yang tidak lucu. Saya datang ke perhimpunan di mana saya dilayan seperti hantu walaupun saya berdiri di sana. Kemudian saya bertemu Jonah di sebuah kedai buku pada hari Selasa yang hujan. Dan buat pertama kalinya, seseorang melihat saya tanpa meminta saya untuk berubah. Dia membandingkan uraian buku dengan kesungguhan seseorang yang memilih falsafah hidup. Apabila dia melihat saya tersenyum melihat keamatannya, dia membalas senyuman dan menawarkan untuk membelikan saya teh. Petang itu bertukar menjadi 3 berjam-jam perbualan di mana dia benar-benar mendengar. Bukan untuk menghakimi, tetapi kerana dia benar-benar berminat dengan apa yang saya katakan. Jonah tidak berasal dari wang atau prestige. Bapaknya seorang juru elektrik kesatuan, ibunya seorang guru seni sekolah awam. Mereka menyambut saya seperti saya selalu bersama mereka. Apabila kami berkahwin setahun kemudian, bapa saya berkata dia sibuk pada hujung minggu itu. Dia tidak hadir. Adik-beradik saya menghantar teks prafungsi, tetapi ibu Jonah menangis gembira dan bapaknya memanggil saya keluarga. Dan saya sedar skim rupa cinta sejati. Tidak rumit, tanpa syarat, diberikan secara percuma. Jadi apabila jemputan gading tiba 3 minggu lalu, cardstock tebal dengan monogram bapa dan kerajang emas, saya tahu saya harus membuangnya. Sambutan keluarga Harper. Keluarga segera dalam pakaian formal. Tiada penjelasan tentang apa yang kami raikan. Tiada nota mesra, hanya persembahan arahan. Awak tak perlu pergi, kata Jonah lembut. Apabila dia mendapati saya merenungnya. Saya tahu, jawab saya. Tetapi sebahagian daripada diri saya yang menyedihkan masih berharap. Mungkin bapa semakin lembut. Mungkin dia akhirnya akan melihat saya. Saya membeli yang gelap gaun satin hijau. Rambut saya didandan. Berlatih perkara-perkara sopan untuk dikatakan di dalam kereta dalam perjalanan. Apabila kami tiba di rumah ayah, rumah yang dahulunya ibu bapa saya sebelum ibu meninggal dunia, tiada sesiapa yang menyambut kami di pintu. Di dalam, alunan jazz lembut dimainkan. Lauren berlagak sopan dengan sutra merah di tepi pendiang api. Berisii ketawa bersama rakan sekerja ayah dari firma itu. Mereka memandang saya seperti saya perabot. Dicakap tetapi tidak disertakan. Ditoleransi tetapi tidak dialu-alukan. Kad tempat semasa makan malam menceritakan kisah sebenar. Ayah di kepala. Lauren di sebelah kanannya. Berisii di sebelah kirinya. Jonah dan saya di hujung sekali di sebelah Mak Cik Malena yang menghabiskan makan malam menyodu kentang lenyek ke atas serbetnya dan bertanya sama ada Jonah pemandu saya. Saya melihat ayah ketawa bersama adik-beradik saya, bersulang untuk pencapaian mereka, bercakap dengan bersemangat tentang kejayaan mereka. Saya duduk 30 kaki jauhnya dan rasa seperti saya sedang memerhati melalui kaca. Setiap minit mengesahkan apa yang saya sudah tahu, tetapi terus menafikan. Saya tidak akan pernah cukup untuknya kerana saya tidak pernah mahu menjadi apa yang dia perlukan. Kemudian tibalah acara bersulang, di mana dia memuji kepimpinan Berisii, dan ketepatan pembedahan Lauren, di mana dia bercakap tentang mereka yang memilih jalan berbeza sambil memandang tepat ke arah saya, di mana dia tersenyum senyuman litigasi yang dingin dan mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Saya rasa lebih baik awak pergi sekarang. Jonah mengangkat gelasnya dan wajah ayah saya menjadi kaku. Kepada wanita yang baru awak cuba singkirkan, kata Jonah. Suaranya memotong melalui kesunyian. Istri saya, Melis. Dia berpaling sedikit ke arah saya, kemudian kembali kepada ayah. Ayah kata malam ini untuk orang yang penting. Biar saya beritahu awak siapa yang penting.
Melis membina hidupnya tanpa jaring keselamatan selepas awak memutuskan hubungan dengannya. Dia bekerja 2 pekerjaan sambil menamatkan pengajian ijazahnya. Dia melancarkan jejaknya sendiri dan memberi peluang pertama kepada berpuluh-puluh penulis, veteran, pendatang, remaja yang tidak pernah melihat diri mereka dalam buku sebelum ini. Dia pernah dipaparkan dalam festival sastra yang mungkin awak tidak pernah dengar kerana awak tidak pernah bertanya. Buku jari ayah menjadi pucat pada gelas wainnya. Tetapi semua itu tidak penting bagi awak, sambung Jonah. Kerana awak tidak mengukur kejayaan dalam impak. Awak mengukurnya dalam status dan kawalan. Dan apabila Cik enggan aku, awak tidak begitu sahaja menolaknya. Awak sengaja memadamkannya secara terbuka. Dia memandang sekeliling meja. Kepada awak yang lain, jika ini terasa janggal, sepatutnya awak melihat seorang bapa memalukan anak perempuannya di hadapan semua orang, dan awak tidak berkata apa-apa. Sebahagian daripada awak tersenyum. Kesunyian itu mutlak. Sepupu saya tidak dapat bertentang mata dengan saya. Wajah Lauren menjadi pucat. Kemudian Jonah memandang saya. Ekspresinya menjadi lembut. Tetapi inilah yang penting. Melis, saya nampak awak. Saya selalu melihat awak. Bukan sebagai anak perempuan yang gagal dalam senarai semak orang lain, tetapi sebagai wanita yang mempunyai keberanian untuk mendefinisikan dirinya. Sesuatu tercetus di dadaku. Bukan kesakitan kali ini. Pengiktirafan. Jonah berpaling kembali kepada ayah. Ayah menyuruhnya pergi. Baiklah. Kita berdua akan pergi. Dia meletakkan gelasnya dengan lembut. Tetapi jangan sesekali salah anggap diamu sebagai autoriti lagi. Kamu boleh mengawal rumah ini dan menguasai keluarga ini, tetapi kamu tidak boleh menentukan nilainya. Dia memegang tanganku, stabil, pasti, hangat. Dan ketika skim aku menyadari bahawa aku tidak pergi dalam rasa malu. Aku berjalan meninggalkan orang yang tidak akan pernah melihatku. Ada perbezaannya. Tetapi aku belum selesai lagi. Aku menarik tanganku dengan lembut dari tangan Jonah dan berpaling menghadap ayahku. Suaraku mengejutkanku dengan ketenangannya. Ayah tahu apa yang lucu? Ya, kataku. Aku menghabiskan 34 tahun memikirkan sesuatu yang tidak kena dengan diriku. Jika saya bekerja lebih keras, mencapai lebih banyak, menjadi seseorang yang berbeza, akhirnya awak akan mencintai saya. Saya memandang sekeliling meja. Tetapi malam ini membuatkan saya sedar bahawa awak tidak boleh mencintai apa yang awak tidak hormati. Dan awak tidak pernah menghormati apa-apa yang tidak kelihatan seperti awak. Wajah ayah saya kekal tenang. Tetapi saya melihat rahangnya bergerak. Berisi, kata saya. Berpaling kepada abang saya. Berapa kali awak menggunakan analisis pemasaran saya untuk cadangan awak? 3. 4. Awak tidak pernah menghargai saya. Cuma ambil kerja dan kumpulkan pujian. Wajah berisi merah padam. Beberapa orang berubah rasa tidak selesa. Len, sambung saya. Mata kakak saya terbeliak. Ingat tak masa awak beritahu jururawat hospes ibu saya yang saya terlalu emosi untuk membuat keputusan perubatan? Awak telah mengeluarkan saya daripada pasukan penjagaannya pada minggu-minggu terakhirnya. Saya hampir tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Lauren membuka mulutnya, kemudian menutupnya. Saya kembali memandang ayah saya. Awak mengajar mereka bahawa kekejaman itu tidak mengapa selagi ia sopan. Pengecualian itu boleh diterima jika awak menghiasinya dengan jemputan rasmi dan kad tempat. Tetapi saya sudah selesai menjadi pengajaran awak tentang apa yang berlaku kepada anak-anak Harper yang tidak menunjukkan prestasi yang betul. Saya mengambil beg tangan saya. Dan ayah, memandangkan awak begitu mengambil berat tentang sumbangan dan legasi, saya telah mendokumentasikan semuanya. Setiap pemecatan, setiap pengecualian, setiap kali awak memberitahu ibu untuk tidak menggalakkan kebodohan saya. Saya sedang menulis memoir. Wajah ayah saya akhirnya berubah. Ketakutan menyelubunginya. Ia bukan tentang dendam, kata saya perlahan. Ia tentang kebenaran,
tentang apa yang berlaku kepada anak-anak yang dibesarkan oleh ibu bapa yang melayan cinta seperti ulasan prestasi. Penerbit saya fikir ia akan bergema dengan ramai orang. Saya memandang Lauren dan Brissy. Awak berdua akan berada di dalamnya. Setiap kredit yang dicuri, setiap komen kejam, setiap kali awak berdiri diam sementara dia merobohkan saya tidak akan menukar nama awak. Bilik itu begitu sunyi sehingga saya dapat mendengar lilin berkelip-kelip. Awak mahu saya pergi, kata saya kepada ayah saya. Anggap ia kekal. Tapi tidak seperti awak. Saya tidak melakukannya secara senyap. Saya melakukannya secara terbuka dengan risit. Saya berjalan ke arah pintu dengan Jonah di sebelah saya. Tangannya menyentuh tangan saya lagi. Di ambang pintu, suara ayah saya kedengaran serak. Jika awak menulis buku itu, awak akan terputus hubungan selama-lamanya dengan segala-galanya. Saya tidak berpaling. Wang awak tidak pernah apa yang saya perlukan. Cinta awak memang begitu. Dan itu sudah lama tamat. Pintu tertutup di belakang kami dengan satu klik lembut. Di luar, udara malam terasa sangat bersih. Di dalam kereta, saya mula menggigil. Bukan kerana takut, tetapi kerana adrenalin akhirnya mengatakan kebenaran selepas 34 tahun menelannya. Awak okey? Tanya Jonah lembut. Saya rasa begitu, kata saya. Kemudian saya ketawa. Ketawa yang tulen. Saya sedang menulis buku itu. Saya sebenarnya sedang melakukannya. Dia meramas tangan saya. Saya tahu. Saya melihatnya di mata awak sebaik sahaja awak membuat keputusan. Keesokan paginya, saya terjaga dengan 17 mesej. Brissy berkata, itu tidak perlu. Lauren berkata, awak sentiasa menjadikan segala-galanya tentang diri awak. Pelbagai saudara mara yang prihatin mengejek mesej tentang perpaduan keluarga dan kemaafan. Saya menyekat semuanya, tetapi ada satu mesej yang penting daripada editor saya di tempat kerja. Kopi Isnin. Ingin mendengar cadangan Anda untuk memoir yang Anda sebutkan itu? Saya telah menghantar memo suara kepadanya pada pukul 2 pagi. Tidak dapat tidur. Kata-kata yang tercurah selepas bertahun-tahun berdiam diri. Kini ia menjadi nyata. Saya bukan sahaja pergi. Saya bersuara. Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua orang yang pernah dibuat berasa seperti mereka adalah masalah, sedangkan sebenarnya mereka dikelilingi oleh orang yang salah. Buku itu mengambil masa 8 bulan untuk ditulis. Saya mencurahkan segala-galanya ke dalamnya. Kekejaman kecil, gaslighting yang menyamar sebagai kebimbangan. Cara pengecualian menjadi normal apabila semua orang mengambil bahagian dalam kesunyian. Saya mengubah beberapa butiran untuk melindungi privasi, tetapi kebenaran emosi kekal mentah dan tidak goyah. Penerbit saya menjadualkannya untuk keluaran musim luruh. Pasukan pemasaran menganggapnya perlu dan berani. Saya menganggapnya sebagai kelangsungan hidup. 3 minggu sebelum penerbitan, peguam ayah saya menghantar surat berhenti dan berhenti. Saya menghantarnya kepada peguam saya sendiri yang ketawa dan berkata, kebenaran adalah pembelaan mutlak. Mereka tidak mempunyai apa-apa. Gencatan senjata itu digugurkan secara senyap 2 minggu kemudian. Buku itu dilancarkan pada hari Selasa di bulan Oktober. Menjelang hari Jumaat, ia telah memasuki 3 senarai terlaris. Bukan kerana ia lucah, kerana ia jujur. Beribu-ribu orang meninggalkan ulasan dengan berkata, ini juga keluarga saya. Saya sangka saya satu-satunya. Terima kasih kerana mengatakan apa yang saya tidak boleh katakan. Ayah saya tidak pernah menghubungi saya secara langsung, tetapi Lauren menghantar email 6 minggu selepas penerbitan. Awak telah memalukan kami semua. Saya harap awak gembira, saya menulis balas. Saya tidak gembira, tetapi saya bebas. Ada perbezaannya. Dia kekal dalam jawatan pembedahannya, tetapi saya mendengar melalui rakan sekejap bahawa permohonannya untuk peranan ketua jabatan telah ditarik balik secara senyap-senyap. Brissy tidak menghantar apa-apa, tetapi melalui hubungan bersama,
Saya mendengar dia telah diminta untuk berundur daripada jawatan lembaga selepas seseorang menghantar petikan daripada buku saya di satu mesyuarat. Nampaknya, membandingkan reputasi profesionalnya dengan kerja dokumentasi saya yang sebenar membuatnya kelihatan kurang mengagumkan. Perkara-perkara yang dia anggap sebagai kredit tiba-tiba mempunyai cap jari saya di seluruhnya. Melalui hubungan yang sama, saya mengetahui bahawa ayah saya telah meletak jawatan daripada dua lembaga bukan untung, secara senyap-senyap tanpa penjelasan. Whisper Network telah membaca buku saya. Karma bukanlah dendam. Ia hanyalah kebenaran yang mengejar. Setahun selepas majlis makan malam itu, saya berdiri di nursery rumah baharu kami di luar Seattle, menggoyangkan anak perempuan saya ketika hujan musim bunga mengetuk tingkap. Namanya Iris Yun Harper. Iris untuk daya tahan. Bunga yang tumbuh semula setiap tahun tidak kira apa yang cuba membunuhnya. Yun untuk permulaan baharu. Dia berumur 6 minggu dan sudah mempunyai pandangan jonah yang stabil dan cengkaman yang tidak akan melepaskannya sebaik sahaja dia memegang sesuatu. Saya mendapati saya hamil 3 bulan selepas makan malam itu, semasa tempoh penulisan yang paling intensif. Entah bagaimana, mencipta kehidupan baharu sambil mendokumentasikan luka lama terasa betul. Semua orang ada di sini, kata Jonah dari ambang pintu, sambil memegang teh saya. Ruang tamu kami penuh dengan keluarga terpilih. Ibu bapa Jonah, rakan sekerja saya, rakan-rakan yang datang tanpa syarat. Lampu rentetan menyala hangat di dinding. Sekeping kek berkata, "Selamat datang, Iris." Tiada ucapan tentang pencapaian, hanya orang yang mencintai tanpa memerlukan prestasi. Kemudian, selepas semua orang pergi, saya terjumpa sepucuk surat di tepi pintu. Tiada alamat pengirim, tetapi saya mengenali tulisan tangan itu. Tulisan tangan ayah saya. Saya memegangnya seketika, kemudian meletakkannya tanpa dibuka di dalam laci. Bukan kerana kepahitan. Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan dalam bentuk cetakan untuk dibaca oleh dunia. Saya tidak memerlukan kata-katanya lagi. Kata-kata itu tidak lagi membentuk saya. Malam itu, saya duduk di sebelah katil bayi Iris, memerhatikan dadanya yang kecil naik turun. Saya terfikir tentang wanita yang dulu saya. Orang yang merayu untuk wujud, yang mengecilkan dirinya, cuba menyesuaikan diri dengan ruang yang tidak pernah ditakdirkan untuknya. Saya mencondongkan badan dan membisikkan kata-kata. Saya harap seseorang berkata kepada saya semasa kecil, "Awak sudah cukup. Awak tidak perlu mendapatkan cinta saya. Ia milik awak sepenuhnya, tanpa syarat, selama-lamanya." Semasa saya mengatakannya kepadanya, saya akhirnya mengatakannya kepada diri sendiri juga. Kepada gadis kecil yang menyukai cerita sedangkan dia sepatutnya menyukai undang-undang. Kepada wanita muda yang keluar dari ruang makan itu dan menemui suaranya di seberang sana. Kepada penulis yang mengubah kesakitannya menjadi tujuan. Dan kepada setiap anak perempuan yang pernah tertanya-tanya adakah dia masalahnya, izinkan saya memberitahu awak apa yang saya pelajari. Kadangkala perkara paling ampuh yang boleh awak lakukan bukanlah memenangi kelulusan mereka. Ia adalah berhenti memerlukannya. Orang yang penting akan melihat awak tanpa awak perlu membuktikan diri awak. Dan mereka yang tidak, mereka hanyalah watak dalam kisah asal awak. Halangan yang mengajar awak betapa kuatnya awak sebenarnya. Saya tidak lagi bercakap dengan ayah saya. Saya tidak perlu. Tetapi beribu-ribu orang yang tidak dikenali menulis surat kepada saya sekarang mengatakan kata-kata saya memberi mereka kebenaran untuk meninggalkan keluarga yang toksik. Tetapkan sempadan. Berhenti membuat persembahan untuk orang yang tidak akan pernah menghargai persembahan tersebut. Itu bukan dendam. Skim keadilan. Dan ternyata dendam terbaik bukanlah membuat mereka menyesal. Ia menjadikan mereka tidak relevan sementara Anda membina sesuatu yang indah yang tidak dapat mereka sentuh. Sebelum Anda pergi, berikut adalah bonus ringkas kerana teruskan. Jika Anda suka belajar dan berkembang seperti saya, Anda perlu mencuba buku audio. Saya ada tawaran eksklusif dengan Audibly. Bulan pertama Anda adalah percuma sepenuhnya. Itu akses kepada lebih 500,000 judul, tanpa sebarang kos kepada Anda.
Semua butiran menunggu dalam penerangan. Jangan terlepas yang ini.